Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama dengan saya Fahim Zahar untuk video di Amans. Dan di tangan saya ini adalah peranti terbaru daripada Poco. Ya, jelas sekali ini adalah peranti Poco dengan logo yang agak besar di bahagian bonggol kamera ini. Ini adalah Poco M3. Poco M3 ni adalah peranti kelas pertengahan asas ataupun boleh saya katakan dia berada dalam kategori peranti kelas asas generasi baru. Poco M3 ini juga adalah pertama kalinya siri M dibawa masuk di dalam pasaran tempatan. Sebelum ni Poco M1, Poco M2 telah pun dilancarkan tetapi pasarannya terhad di negara seperti India sahaja. Poco M3 ni adalah lebih sesuai dijadikan sebagai peranti sandaran ataupun peranti kedua. Kenapa saya katakan begitu? Ini kerana peranti ini dijana dengan Snapdragon 662 sahaja dan unit pada kami ini dipadankan dengan memori 4GB RAM dan juga storan dalaman 128GB. Dalam percubaan ringkas yang telah saya gunakan sebentar tadi, peranti ini dilihat mempunyai sedikit masalah dari segi prestasi, lebih-lebih lagi dari pengalihan animasi ataupun di home screen-nya sendiri. Apabila menatal dari atas ke bawah, kiri ke kanan, membuka aplikasi, menutup aplikasi, memasang aplikasi, peranti ini terasa sedikit perlahan dan mempunyai masalah lengah masa yang berlaku beberapa kali. Masalah lengah masa ini pula berlaku boleh katakan agak kerap. Kadang-kadang pengimbas step jari juga walaupun telah dengar bunyi yang peranti telah dinyah kunci tapi ia masih lagi membeku. Dan sebelum saja video ini direkam, saya terpaksa menghidupkan dan mematikan semua peranti ini agar peranti ini boleh digunakan kembali dalam keadaan yang normal. Saya tidak pasti masalahnya adakah pada Snapdragon 662 ataupun memori 4GB RAM itu sendiri ataupun dari segi pengoptimasian MIUI 12 yang dijalankan pada peranti ini. MIUI 12 pada peranti ini masih lagi berasaskan Android 10 dan seperti biasa ini adalah peranti Poco, jadi MIUI yang digunakan adalah MIUI for Poco. Pengalaman penggunaan MIUI for Poco ini pada hemat saya tidak begitu enak berbanding dengan MIUI biasa kerana rekaannya masih lagi seakan MIUI 11 walaupun sebenarnya peranti ini menjalankan MIUI 12 dan mungkin pengoptimasian yang membezakan antara MIUI biasa dan juga MIUI for Poco menjadikan peranti ini sedikit berbeza dan mempunyai pengalaman yang berlainan berbanding yang menggunakan peranti Xiaomi. Apa yang menarik dengan peranti ini? Yang pertama adalah baterinya adalah 6000 mAh, mempunyai pengacasan USB-C dan pengecas disediakan di dalam kotak. Ya, betul. Dan dengan 6000 mAh pada peranti yang kelihatan tidak begitu tebal, masih kelihatan seperti peranti yang agak normal, ia sedap pegang di tangan. Bagi saya 6000 mAh adalah bateri yang mencukupi. Saya yakin peranti ini tidak akan ada masalah untuk bertahan sehingga 2 hari dengan SOT berbelas jam. Tapi itu kita boleh lihat dalam ulasan akan datang. Seterusnya adalah rekaan peranti ini yang pada hemat saya agak unik dan kelihatan agak premium untuk sebuah peranti kelas asas saja. Panel belakang kelihatan seperti nampak normal, seakan Poco F1 pun ada juga sekali imbas rekaan peranti ini, tetapi panelnya menggunakan plastik dengan tekstur seakan kulit. Kemudian mempunyai bonggol kamera yang gila besar. Jika anda lihat bonggol kamera ini, ia kelihatan seperti OnePlus 8T Cyberpunk Edition, tetapi pada Poco M3 ini ia mempunyai 2 bonggol. Satu panel yang besar ini untuk penjenamaan Poco. Kedua adalah bonggol kamera itu sendiri yang memuatkan 3 lensa dan juga LED flash. Jadi bonggol atas bonggol. Cakap pasal kamera, kamera utamanya adalah 48 megapiksel. Tetapi dalam ujian kami tadi, untuk mendapatkan hasil gambar yang baik, anda perlu mengambil gambar dengan cahaya yang banyak. Jika tidak, hasil gambarnya agak buruk dan agak mengecewakan untuk peranti seperti ini. Di sisi yang pertama hanya terdapat slot SIM dan sisi seterusnya adalah butang kuasa yang turut berfungsi sebagai pengimbas siap jari dan juga butang arah suara. Agak menarik untuk peranti seperti ini masih mempunyai pengimbas siap jari yang terbina pada sisi yang kelihatan seperti Poco X3 itu sendiri. Seterusnya di bahagian bawah terdapat USB-C, lubang mikrofon dan juga kekisi pembesar suara. Di bahagian atas ada bicu audio 3.5mm, ada kekisi pembesar suara lagi dan juga masih mempunyai sensor inframerah. Kejap. Masih ada lagi kekisi pembesar suara di bahagian atas? Ya, ini kerana Poco M3 mempunyai pembesar suara stereo, mengembalikan kehebatan pada Poco X3 NFC kepada peranti kelas ini iaitu Poco M3. Ini bermakna peranti ini boleh juga dijadikan sebagai peranti untuk anda menikmati hiburan. Untuk skrin pula, ia menggunakan skrin berdagu kecil yang masih ada dagu besar, LCD 60Hz dan juga 6.53 inci.
Dan di YouTube pula anda boleh menonton video 1080p 60 tanpa sebarang masalah. Tetapi pada hemat saya, disebabkan pengalaman awal menggunakan peranti ini agak mengecewakan, sistem yang terasa sedikit belahan, saya rasakan peranti ini tidak sesuai untuk bermain permuah dan lagi untuk variasi yang pada unit kami ini iaitu 4GB RAM. Sebaliknya ia mungkin lebih sesuai dijadikan sebagai peranti sandaran. Misal kata peranti utama anda berada di kedai kerana menuntut jaminan, rosak ataupun hilang, ini adalah peranti kedua yang terbaik yang anda masih boleh menggunakan WhatsApp, masih ada GMS, masih ada kamera yang boleh lah dan juga ketahanan bateri yang pasti berpanjangan. Jadi untuk harga jualan ia adalah seperti yang di bawah ini. Jadi itu sahaja daripada saya Fahim Zaha. Jumpa lagi dalam video aman akan datang. Assalamualaikum.